Nama yang digunakan sebagai Regina. Kata Regina, pengalaman beliau ini adalah satu pengalaman peribadi dan satu pengalaman yang telah pun menimbulkan satu kekesalan yang teramat dahsyat dalam hidupnya. Regina, dari apa yang saya baca, saya difahamkan, boleh saya katakan pendengar Ria bernama Regina telah bermain dengan api. Di sini saya akan ringkaskan kisahnya sebab panjang dikirimkan emailnya. Regina berkenalan dengan seorang jejaka yang bernama Daud. Daud ini adalah suami seseorang. Suami kepada seorang pendengar. Saya tak nak sebut nama penuhnya, saya gunakan nama samaran Fauzia. Ya, Daud pun bukan nama yang sebenar. Regina juga saya rasa mungkin nama samaran yang digunakan oleh pengirim ini. Jadi Regina berkenalan dengan seorang lelaki namanya Daud. Daud ini adalah suami kepada Fauzia. Jadi dipendekkan cerita, akhirnya Daud berpisah dengan isterinya Fauzia dan mengahwini berumah tangga dengan Regina. Hidup mereka macam biasa yang disangkakan. Bahagialah sebagai pasangan baru berumah tangga, siapa yang tak bahagia kan? Jadi, tapi isteri Daud ini memang sedih kehilangan suami yang disayangi. Daud dan juga isterinya berumah tangga tidak mempunyai cahaya mata. Jadi Daud berpisah dengan Fauzia. Fauzia hidup keseorangan tapi mati-mati nakkan suaminya kembali. Sampaikan ini yang saya dengar, yang saya baca depan saya ni. Entah sejauh mana kebenarannya, kita tak pasti. Yang penting Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Dari apa yang saya baca, saya cuba ringkaskan. Sebab email ini lebih kurang dari ada. Memang panjang ceritanya, boleh buat novel ni. Ada 4 muka surat. Kesimpulannya awal tadi bila saya baca. Bila Fauzia, bekas isteri Daud, tak dapatkan suaminya kembali, pelbagai cara dia cuba dapatkan. Suaminya yang bermain kawin 3 akhirnya berkahwin dengan Regina. Bayangkan para pendengar, sampaikan isterinya jatuh sakit menyebabkan maut. Bila Daud terima berita tersebut, mungkin dalam perasaan isi hati Daud masih ada perasaan sayang terhadap isteri pertama, bekas isteri pertama ni. Jadi bila dengar isteri masuk hospital dalam keadaan sakit tenat, Daud datang sebagai seorang bukan suami tapi manusia yang mempunyai perasaan mungkin. Datang berjumpa dengan bekas isteri yang pertama di hospital ... Bila sampai, dalam tu ada ibu dan ayah Fauzia, bekas mak mentua Daud. Ibu dan ayah Fauzia keluar nak berikan Daud masa bersama dengan bekas isterinya dalam saat-saat terakhir. Dan para pendengar Ria 897 FM, bersama dengan Daud, yang berdiri di luar adalah Regina. Bila Daud berjumpa dengan bekas isterinya, katakan abang minta maaf, tolong maafkan abang. Inilah kisahnya. Kisi. Regina kata, saya masuk dalam, terperanjat. Saya dengar bekas isteri suami saya ni mengatakan, kau keluar. Sampai aku mati, aku akan porak-perandakan keluarga engkau. Itu yang dia katakan dalam keadaan marah, Kisi. Bayangkan para pendengar Ria 897 FM. Fauzia tak akan maafkan suaminya, malah sebelum dia meninggal dunia, dia sempat kata pada suami, kau keluar, aku akan porak-perandakan rumah tangga. Bila dapat tahu Fauzia telah lakukan sesuatu pada dirinya, menyebabkan antara sebab yang dia akan meninggal dunia lah. Jadi setelah dikebumikan, selesai semua, Daud kembali dengan isteri ke rumah macam biasa. Sejak dia kembalilah ke rumahnya, pelbagai gangguan yang dialami. Antaranya, Daud pernah kejutkan isterinya yang baru, Regina, pada pukul 2:30 pagi. Dia kejutkan, Yo bangun yo. Bila Regina bangun, dia tunjuk dekat tingkap. Nampak kepala arwah isterinya dengan muka pucat, mata terbeliak, sedang nak tengok dan nak masuk ke dalam rumah. Regina dengan suaminya nampak terperanjat. Antaranya gangguan
Berterusanlah antaranya gangguan nampak kelibat isteri dalam rumah. Dan ini berterusan untuk beberapa minggu hampir bulan, kata Regina. Sekarang ini Casey, kata Regina, suami saya Daud dah tak dah tak siuman, hilang akal. Dah tak macam orang biasa. Dia dah tak kerja lagi sebab dah tak boleh bertugas. Dia hanya akan duduk gila bayang termenung setiap malam. Yang menakutkan Casey, walaupun suami saya macam tu, saya tetap jaga dia, Casey. Pukul 3 pagi, saya bangun dari tidur tengok suami tak ada atas katil. Saya fikirkan dia pergi tandas. Casey nak tahu apa dia buat? Casey, suami saya rupa-rupanya bukan pergi tandas. Suami saya berada di dapur, dekat tingkap dapur. Dia buka tingkap seluas-luasnya. Dia nak panjat Casey. Nasib baiklah saya nampak. Dengan segera tarik baju sampai dia jatuh terduduk di atas lantai. Kemudian saya tanya, kenapa buang macam ni? Dia tak layan saya. Dia kata, Fauzia kat luar panggil abang. Fauzia kat luar. Meremang bulu rumah saya. Regina kata beliau kesal kerana mengambil hak orang lain dan betul-betul insaf. Katanya beliau sempat menunaikan umrah. Walaupun suami tidak di samping, menunaikan umrah untuk minta keampunan dari Yang Maha Esa. Dan sekarang ini masih lagi berterusan menjaga suami yang dalam keadaan yang katanya dah tak boleh ingat siapa dirinya. Inilah balasan saya merampas suami orang. Casey, saya tak pasti apa yang dilakukan oleh Fauzia. Bekas besan boleh saya katakan. Tapi Casey, ataupun bekas madu di sini. Tapi Casey, apa yang saya tahu, dendamnya sampailah ke mati.